dan menganugerahkan kita hati yang ringan untuk kita angkat kaki kita sampai ke surau yang bertuah ini dan menyempurnakan solat secara berjamaah. Kemudian kita dapat disinggahkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan majlis ilmu yang memuatkan masa antara maghrib dengan isyak ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang besar kepada diri kita semua sekalian yang hadir dan yang tak berkesempatan hadir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua tahu dan maklum kita berada dalam suasana pandemik COVID-19. Masih lagi dalam keadaan yang menakutkan, membimbangkan dan penuh persoalan. Sehinggalah catatan positif yang terkena COVID ini semakin hari semakin meningkat. Saya tak tahulah hari ni berapa, tapi rasanya 5,000 juga tuan-tuan ya. Tuan-tuan ya, 5,000. Ada dengar pada sahabat daripada bahagian kesihatan kata barangkali pada bulan Mac dia kata akan sampai ke angka 8,000 tuan-tuan ya. Takut kita tuan-tuan ya, takut kita. Jadi kita berhak kita sebagai manusia biasa dalam suasana keadaan sekarang kita takut. Tetapi dalam pada itu tuan-tuan, kita hendaklah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang seumpama ini. Kerana hidup kita di dunia ni memang susah. Memang sentiasa diserungi rasa bimbang dan takut tuan-tuan ya. Sebab itulah Nabi SAW menggambarkan hidup kita di dunia ni seumpama penjara kan? Tidak ada kebebasan, tidak ada tidak ada suasana yang betul-betul mutlaknya rasa aman dan sejahtera. Ada saja tuan-tuan ya perkara-perkara yang diduga dan menduga. Kerana itulah lumrahnya dan semula jadinya hidup kita ni. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan dan menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk mengibtila, untuk menduga dan menguji, untuk dibuat saringan kepada diri kita. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah dia kalangan kamu itu yang terbaik amalan dia. Jadi tuan-tuan, kita positif dengan apa yang positif fikiran lah tuan-tuan ya, bukan positif COVID. Ma'uzubillah tuan-tuan ya. Kita mempunyai pandangan positif sebagai seorang Muslim, mukmin dan muhsin, bahawa apa yang terjadi ini tuan-tuan adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak hikmahnya yang kita tak sedari. Tetapi tuan-tuan kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tu, bahawa Allah nak menengok ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kita yang terbaik amalan dia. Jadi alhamdulillah, tu saya katakan awal tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni mudah-mudahan lulus ujian, dapat kita datang ke surau ni kan, dan kita dapat menyempurnakan tanggungjawab kita, menyempurnakan ibadah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat kita, negeri kita ni, kepimpinan negeri kita dan pentadbir agama kita beri lagi kebenaran untuk datang ke surau ini. Cumanya tuan-tuan ya, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan, seharusnya dan semestinya lah kita menjaga SOP yang ditetapkan. Jadi sama-sama kita menjaganya. Kadang-kadang tuan-tuan tengah duduk-duduk, datang penguatkuasa kan, datang tuan-tuan ya. Jadi penguatkuasa ni tuan-tuan, dia nak memastikan kita ni sentiasa ikut peraturan. Tuan-tuan ya, supaya kita ni tidak terjadilah perkara yang tidak diingini. Jangan tuan-tuan takut pula dengan penguatkuasa ni kan. Dia orang yang takut ni orang yang salah.
orang yang betul tuan-tuan ni tak perlu takut, cuma kita perlu beringat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fil kabad. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah menjadikan manusia itu dalam kehidupannya dalam keadaan kabad, dalam keadaan yang stres, tertekan. Tuan-tuan ya, kadang-kadang tertekan tu tengoklah keadaan dia tuan-tuan ya. Pakai pelitup muka ni pun stres tu, lemas. Tuan-tuan mesti Allah kan. Datang kuliah ni pun dalam keadaan yang kabad, tiba-tiba lenguh di pinggang tu, dah mengintai dinding belakang. Tuan-tuan mesti Allah. Lepas tu lah duduk berjarak-jarak pula kan. Jadi ada dia punya stres dia tu. Bawa lah sejadah, kemudian tu kono pula kita menyorongkan koning kita ke apa adat benda lah yang menyukat suhu tu kan. Selagi tak bercet benda tu, kita pun tak dapat nak membacakan suhu kita tu. Kemudian tu kena tulislah nama kan. Tengok kalau orang tu nak dapat pahala lebih, dia tulislah nama dia betul-betul kan. Zulkifli Al-Bandar baru Serbangi Selatan. Dia tulis tu. Ada orang tulis namanya Jamaluddin, dia tulis Jimmy je. Tuan-tuan ya, dia dapatlah pahala Jimmy dia tu. Tuan-tuan tengok, tapi kita tulis nama penuh. Kadang-kadang kita tulis, kadang-kadang tuan-tuan bila kita tengok membebankan betul, tapi bila kita tulis nombor handphone kita tu dengan betul tuan-tuan, itu bukan percuma tuan-tuan. Di sisi Allah bukan percuma, itu pahala tu kan. Satu nombor kita tulis tu tuan-tuan, kita tak tahu, mungkin 10 pahala, mungkin lebih daripada tu. Zaman-zaman Covid ni lagi mahal tuan-tuan mesti Allah. Sebab itulah semakin tinggi ujian seseorang itu, semakin berganda pahala dia. Sebab itulah orang yang datang ke surau pada zaman Covid ni, pahalanya berganda. Saya tak tahu berganda tu, tak tahu. Sebab secara hukum adat dan hukum akalnya, kalaulah segala pekerjaan itu dibuat dalam keadaan sukar, maka upahnya pun besar. Kalau sekadar nak menjahit baju macam tu ya, upahnya mungkin berapa? RM28 60. Jahit ya 60. Macam tu 60. Tapi kalaulah nak diloketkan manik-manik ke bawah tu, berapa? 100 lebih, 100 lebih, 100.5 lah. Tuan-tuan, lepas tu nak bersulam lah longan ni, berapa? 200. Itu sebabnya bila isteri beli baju bersulam-sulam tu, suami mampu tak tanya orang, takut kena bayar balik. Tuan-tuan nanti Allah tak tanya orang. Tapi yang sebenarnya perlu kita tanya. Sebagai suami, salah satu tanggungjawabnya ialah memberi nafkah pakaian. Tapi dalam masalah pakaian ni lah, kita suami ni selalunya bukan cuai, terlepas pandang. Konon dia tuan-tuan ya, terlepas pandang. Siapa di antara tuan-tuan buka je tahun 2021 ni telah memberikan duit kepada isterinya untuk memberi pakaian? Saya belum tuan-tuan. Sama kita, standard sama. Tuan-tuan ya, yang sebenarnya kena bagi kan. Kena bagi. Masa hari raya kena bagi tuan-tuan ya. Masa raya tu duit nak beli pakaian perlu diberi pada bulan Rejab, bukan bulan Syaban, bulan Rejab. Sebab nak tempah tu mengambil masa. Last tak ada. Tapi Alhamdulillah kerana Covid ni, raya tu tak adalah sangat kan. Jadi pakai je lah baju yang raya tahun lepas, yang tak sempat dipakai, yang diraya dalam suasana Covid. Jadi tuan-tuan dan puan, kan ada hikmah dia tu kan, sikit sebanyak. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalan dia. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan apa pun, tanggungjawab kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
sentiasa, tuan-tuan, sentiasa aktif. Apatah lagi, tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semua proses gerak-geri kehidupannya adalah ibadat. Paling ringkas sekurang-kurangnya pun yang Nabi sebut, tersenyum kepada orang pun dianggap sedekah. Senyum, kan? Tapi kita kadang-kadang dengan isteri orang senyum, dengan isteri sendiri tidak. Itulah masalah pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Tuan-tuan mati Allah, kan? Kalau dengan suami orang lembut, dia tanya, Cik Alim nak minum apa? Pak, lembut je. Kalau dengan suami, air teh meja. Pak, entah ni dia lain. Lain dia, tuan-tuan mati Allah, kan? Jadi apabila kita beringat tentang kita beribadah, bermakna kita nak jadikan satu amalan tu sebagai ibadah, maka kita akan mengikut sunnah. Tuan-tuan mati Allah. Jadi setiap keadaan kita tu ada sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat, maka bila kita ikut dan kita turut, ia bukannya lagi satu perkara adat, tetapi ianya merupakan suatu perkara ibadat. Macam contohnya pakai penokop muka ni. Penokop tu kan? Penokop muka ni, mask ni, tuan-tuan, kan? Penutup muka ni, tuan-tuan, itu dari segi orang kata peraturan SOP-nya begitu ditetapkan. Tapi bila kita pakai dengan niat, yang pertama patuh kepada arahan pemerintah, satu pahala. Yang kedua, kita buat ni adalah untuk menjaga pencegahan supaya kita tidak dijangkiti ataupun menjangkiti, pahala lagi. Jadi kita buat tu dengan senang hati, tak ada remeh-remeh tu. Remeh botu dia dengan penokop muka ni, lomeh. Pak tuan tu. Tapi kalau orang tu dapat dia membuat tu kerana ibadah, senang hati dia, tuan-tuan mati dah Allah. Jadi semua macam digambarkan, orang yang meninggalkan rumah dia, datang ke masjid, datang ke surau untuk menyempurnakan ibadah dan menuntut ilmu, tuan-tuan, sarung dia capal dengan selipar, Allah ampunkan dosanya, tuan-tuan. Tapi dosa-dosa kecil lah, macam dosa-dosa besar, macam dosa besar ni macam mengumpat pengusi surau, dosa besar, kena bertaubat, contoh. Ataupun mengkelepek duit suami tu kena bertaubat lah, tuan-tuan, ya. Kan? Jadi amalan-amalan kebaikan itu menggugurkan kejahatan. Tetapi ingat, kejahatan yang dibuat itu membakar dan memusnahkan kebaikan. Sebagaimana yang Nabi gambarkan, daun kering yang dibakar oleh api. Tuan-tuan, ya. Tapi bila kita buat kebaikan pula, seperti kita menyiram pokok yang layu kepanasan. Tu dia, tuan-tuan mati Allah. Jadi dalam gambaran kita tu, semua datang, tuan-tuan, bersisih dengan orang, bagilah salam, Assalamualaikum. Orang tu jawab, Masya Allah, tuan-tuan. Tanya pula khabar, kau mana tu? Surau, katanya. Lepas tu doa pula, elok-elok, yalah, katanya. Baik pahala, tuan-tuan mati Allah. Kan? Kadang-kadang tak cakap pun, sisih orang kek kepala je, baik pahala, tuan-tuan. Mana? Tuan-tuan, mana tu? Ke mana? Dah tunjuk, muncung tunjuk surau tu pun dapat pahala, tuan-tuan mati Allah. Bayangkan, disebut, ada satu guru sebut, tuan-tuan, kan? Dia kata terkentut dalam ilmu pun dapat pahala. Tapi kena ambil uduk lah, tuan-tuan mati Allah, ya. Begitu sekali mulianya orang yang menuntut ilmu. Hatta kalau ada orang yang lalu lalang pun meninjau, ada apa tu guys, gaji kau pun dapat pahala. Sampai itu sekali. Apatah lagi orang tu datang ke masjid, surau, dalam kuliahnya, bawalah buku, bawalah pen, bawalah kopai tu, handbag bawa tu, surau. Apalah tu dalam tu, ponting tu kan, kau tinggal kan, kau uyup ke rumah, bawa ke surau, tuan-tuan Allah tu, bawa sejadah,
Tuan-tuan ya, dah diingatkan bawa sejadah yang besar, lebar, bukan yang kecil itu. Tuan-tuan nanti Allah ya. Jadi semua tu tuan-tuan, alah susah betul lah. Susah itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala. Tapi kalau kita buat kerana kasih, susah tu menjadi senang. Tuan-tuan nanti Allah. Sebab itulah orang yang kasih kepada isteri dia, dia akan cakap tu, lautan api direnangi dengan bahtera kertas. Repet. Tapi nak menggambar, tapi nak apa? Tes. Tes. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kehidupan orang yang beriman itu penuh dengan kebahagiaan. Namun tuan-tuan, kebahagiaan itu saya katakan tadi, kita di dalam penjara ada juga macam resah, susah. Tuan-tuan tak bebas nak ke mana-mana, nak balik kampung tak boleh. Jadi bila tak boleh tu, bersabar tu di atas sebab-sebab yang diperlukan pun dapat pahala. Tuan-tuan nanti Allah. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, dia sebut, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Allah panggil dengan kasih sayang tu, wahai orang-orang yang beriman. Kan kita pun kalau kita panggil isteri pun macam tu juga, wahai isteri kesayangan abang. Aku berapa dah ni, tutuplah, saya tengok cerita Korea je, baik lain pak. Tuan-tuan, tidak terasa sangat. Tuan-tuan insya-Allah kan, wahai isteri abang. Sebab bila nak tengok angkara cinta ni, contohlah tuan-tuan, angkara cinta kan, Luqman, okey Luqman silap. Tuan-tuan nanti Allah ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala panggil, wahai orang-orang yang beriman, minta bantuan dengan sabar. Nampak? Dengan diri kita sebenarnya. Selalunya kalau minta tolong dengan sesuatu yang lain, minta tolong dengan orang ke, minta tolong dengan kawan ke, minta tolong dengan isteri, dengan suami, dengan ayah, dengan mak, dengan jiran, dengan sahabat baik, dengan orang yang berada. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala suruh minta tolong dengan sabar kita tu. Bila sabar ni bukan saja menahan diri dalam nak menyanggupi suatu perasaan yang terbeban pada diri kita, tetapi kita perlu berusaha, berikhtiar mencari solusi dia. Tuan-tuan nanti ya Allah. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan kita tak ada duit, tapi demam pula. Anak kita demam, tak sedar naik motor, tayar kurang angin, sampai kat selekoh nak jatuh motor. Jadi duit yang ada sebenarnya nak beli ubat anak, langsung ubat kita, ubat anak tak terbeli. Nampak tuan-tuan nanti ya Allah. Kan? Jadi kita pun dalam keadaan ni minta tolong pada Allah dengan bersabar. Jadi setiap apa saja dalam dunia ini berlaku, ada pengakhiran dia. Ibaratnya selebat mana pun hujan, akhirnya teduh. Sepanas mana pun tengah hari itu, akhirnya redup dan senja. Sedahsyat mana pun penyakit wabak pandemik COVID-19 ni, dia akan melandai. Tapi kena sabar. Bila sabar tu maknanya tuan-tuan kena jagalah apa yang dipesankan oleh pihak berkuasa ni. Dari segi kesihatannya, dari keselamatannya, ikut betul-betul tu tuan-tuan. Dan apa yang kita ikut tu bukan percuma tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pahala kerana kita sabar. Tuan-tuan nanti Allah, sabar ni dia bukannya boleh disebut-sebut. Sabar. Kadang-kadang sabar tu bila tak terkena ke kita, boleh kita sebut dengan orang sabar hazul. Ini semua dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada hikmah dan rahmat yang tertentu. Boleh kita cakap sebab konon ke orang.
Tiba-tiba kono kat kita, apa yang kita keluar cakap? Tuan-tuan berkati Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apabila berlakunya perkara musibah tertimpa pada dirinya, orang-orang yang beriman tu kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu dia pulang kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Daripada Allah datangnya, kepada Allah kembalinya. Terima dia tu tuan-tuan. Sebab itulah bila kita mengingatkan Allah, kita boleh terima. Bila kita boleh terima, kita redha. Bila kita redha, itu yang kita boleh bersabar dan bertenang tu tuan-tuan. Tapi kalau tak mengenangkan Allah, tuan-tuan kan, macam yang saya baca lah dalam media massa tu, dia didapati positif COVID-19, akhirnya dia membunuh diri. Kan ada tak berita kan? Baca, saya tak tahulah kat mana berlaku tu. Tapi bukan di Semang Selatan lah tuan-tuan ya. Kat sini Alhamdulillah. Kan ini makin diuji, makin datang ke surau. Alhamdulillah. Tuan ya. Sebab tu bila dia kata di sini, wahai orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar. Sebab nak minta tolong tu pun memerlukan sabar. Macam kita minta tolong dengan orang, kena banyak sabar. Dapik pun malu, tak dapik lagi malu. Kan? Orang tua kata lah, paling perkara, apakah perkara yang dapik pun malu, tak dapik pun malu? Apa dia? Minjam. Meminjam ni, dapik pun malu, tak dapik pun malu. Tapi lebih baik meminjam itu daripada minta sedekah. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Sebab itulah kadang-kadang suami ni dia nak minta tapi malu. Lalu dia kata pinjam. Itu yang suruh tak pulang-pulang tu. Kan? Tapi bukan suami kat sini. Sini jarang minjam. Bagi ada. Tuan-tuan mati Allah ya. Kemudian tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ini minta tolong dengan sabar, berusaha, bekerja. Betul tuan-tuan kan? Ramai orang susah. Betul sekarang tuan-tuan, Masya-Allah kan. Jadi susahnya orang tu bukan saja dugaan kepada mereka yang susah, tapi dugaan kita yang ada sikit sebanyak rezeki ni. Allah nak tengok ayyukum ahsanu amala. Apa yang kau buat dengan jiran kau yang susah tu? Tuan-tuan mesti Allah. Sebab itulah dalam musim-musim sekarang ni kita malu sekarang ni nak beli KFC secara COD tu. Tiba-tiba datang je motor buat KFC. Anak jiran mandang ni, KFC. Ayah nak KFC? Banyak kau punya KFC gitu. Kau nak marah. Orang sebelah tu dapat. Aku pergi pindah sebelah tu. Jangan duduk kat rumah ni. Pak, tuan-tuan. Kan? Sekarang sogan tu tuan-tuan ni. Kan nak COD tu nak Grab apa ni, hantar KFC ke McDonald ke, malu. Takut tengah hantar tu, jiran nampak, lah KFC ni. Kan? Padahal ke orang rumah tu, ayam potong 3. Poho tu potong 3. Ni mak ni ayah tak ada. Ayah makan tulang je. Kan? Yang saya difahamkan oleh Zul, lelaki yang berada di sini begitulah, berkorban apa saja demi isteri dan anak-anak. Saya difahamkan macam itulah. Betul ya? Itu berkatnya mengaji tu. Bertuahlah orang perempuan yang berada di kawasan ni. Kan? Alhamdulillah. Amin kan? Seorang ni alhamdulillah, lain tu diam. Yalah. Gitu kan. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sabar. Dan Allah apa yang diberikannya kepada orang yang sabar ni? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang yang sabar. Wah, tuan-tuan, kita kalau bersama dengan artis terkenal macam mana guys? Kita guys, jobo, pak, jobo, ambil gambar tu, kan, pak. Lepas tu post kat medsos, media sosial, kan, tanpa bercara-cara, tanpa tulisan kata, hanya ditulis biarlah gambar berbicara. Pak. Di bawah tu #kawado, pak. Tuan-tuan ya. Itu deh. Kalau bersama dengan orang yang terkenal, artis sebenarnya kan, pemain bola sepak, kali sukan ke, pemimpin ke,
Kan? Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala bagi suatu sumpah jaminan pasti. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang yang sabar. Malah orang yang sabar tu tolong sampaikan berita gembira, tempat mereka adalah syurga. Sabar ni tuan-tuan. Tapi macam mana nak jadi orang sabar? Dia tak boleh. Kadang-kadang orang tu sabar sebab duit dia tengah banyak. Kan? Duit dia tengah banyak. Bang, rasa macam nak makan kuih tiaw lah. Boleh. Masa tu tengah duit tengah banyak. Ketika duit tengah tak ada, bang, apa kata kalau kita makan kat kedai hari ni? PKP lah, PKP. Bang, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan kan? Banyak kau punya nak makan kedai. Tuan-tuan, malah sesekali minta pun tak dapat. Tu jadi bergaduh. Tuan-tuan. Tetapi dalam begitu pula isteri pun tahu, bersabar. Tak ada duit abang ni, maka dia tak adalah minta. Tapi bila dia tak minta, jangan pula kata selamat dan tak. Tuan-tuan, macam tu. Offer tu, ada agak makan apa-apa saya. Kan, tak apalah bang, abang tak ada duit. Itu yang bang nak dengar. Macam tu. Tuan-tuan, Allah. Tapi kalau dia sabar, dia nak minta redha Allah tu, tuan-tuan, dia akan lebih memberi daripada menyimpan. Betul, tuan-tuan. Orang yang sabar ni sebenarnya tahap dia lebih memberi daripada menyimpan. Tuan-tuan, Allah. Kalau dia yakin dengan janji Allah, dia akan memberi. Tapi kalau dia yakin dengan duit tu, kau dah kot dia. Betul, tuan-tuan, Allah. Sebab itulah orang yang memberi ni semakin kaya. Harta dia tu milik kekal padanya. Duit dia tu kalau dia bagi pada orang, dia akan dapat duit tu semula, lebih banyak daripada tu. Bukan di dunia, tapi di hari akhirat. Sebab itulah tuan-tuan, harta yang ada pada kita ni, kalau kita menyimpan, simpan, akhirnya orang lain yang akan melogehnya. Melogehnya pun kan? Itulah. Habis dia apa dah? Dia habis dijarah betul-betul. Tu tuan-tuan. Tapi kalau lah sekiranya kita ada harta, kita memberi pada orang, berbuat baik, tuan-tuan ya, maka harta tu akan menjadi hak milik kekal pada kita. Tapi tuan-tuan janganlah poning-poning kepala. Siapa lah nak bagi? Mulakan dengan anak mak mentua kita dahulu. Tu yang pertama. Apa lah akak terkejut lah. Betul lah saya cakap ni. Betul lah tu. Mulakan dengan anak mak mentua kita yang tak seperti dulu lagi. Dulu licin, sekarang tuan-tuan, sebagaimana juga kita. Tuan-tuan berarti Allah. Betul. Bagi kepada anak-anak kita. Lepas tu dia tengok tuan-tuan keperluan. Kalau kita bagi isteri kita, keperluannya itu keutamaan ke ataupun penting ke tak penting, segera ataupun tak segera, berbanding dengan jiran kita sebelah. Tuan-tuan Allah. Tapi kalau kita mengikirkan apa yang jiran kita pernah buat pada kita, mampu kita tak bagi dah. Kan pernah di browning pokok mangga kita tanpa pengetahuan kita, botak pokok mangga kita, bolah dia lah. Kan? Jadi kita kocik hati. Apa salah beritahu? Tiba-tiba dia susah. Nak kita tolong tuan-tuan, hanya orang yang bersabar dan yang ada hubungan baik dengan Allah, as-solah, akan mampu memberi pertolongan. Tuan-tuan berhati Allah. Kan? Tapi bagi orang tu berdendam, bersukaria dia bila tengok orang yang dibenci itu ditimpa malapetaka. Tuan-tuan berhati Allah. Zaman sekarang ni tu, puih hati dia katanya. Puih hati. Yang sebenarnya Allah bukan uji dia. Allah uji orang, bukan uji orang tu, uji dia. Macam mana sikap engkau? Sebab itulah Allah sebut allazi khalaqal mauta. Sebab apa Allah sebut kematian?
Sebab tuan-tuan, ulama kata itu yang penting. Kan Allah sebut itu, sepatutnya sebutlah kehidupan dulu, baru mati. Tapi Allah sebut mati dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut mati itu penting. Sebab kita ni tuan-tuan, apa yang kita belanja ni semua untuk mati kita. Yang kita simpan-simpan untuk kita tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Ada setengah manfaat. Tapi kalau kita berniat, saya mengumpuli nyimpan supaya isteri saya, anak-anak saya kalau saya meninggal, mereka tu tak susah, tak meminta-minta, tu bagus, tuan-tuan. Nantilah, kan? Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta tolong dengan sabar, wassalah, doa. Jadi bila kita berdoa ni, janganlah tunggu diarahkan oleh sahibus sa'adah, datuk pengarah jantan agama tu. Bila dia suruh malam ni kita kena buat yasin, doa semua untuk ditolak bala. Dah baik dah lah, tak ada baik dah. Janganlah macam tu, tuan-tuan. Kita programkan diri kita, kalau tak ada kuliah, lepas isyak kita buat solat hajat. Jadi kita baik malam ni, kan, dipimpin oleh Zul. Tak perlu Ustaz, kita buat ilah-ilah tu. Tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita buat kat rumah, tuan-tuan mati Allah, kita kat rumah, Allah sedarkan kita awal pukul 5 kan, dapat kita sembahyang 2 rakaat. Jangan tuan-tuan, jangan kita hanya doa diri kita je. Doalah. Doa kesejahteraan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku kita, yang tak boleh undang kita. Dan kemudian tu pemimpin negeri kita, pentadbir-pentadbirnya, guru-gurunya, kan, masyarakatnya, jirannya, sebut tu tuan-tuan, daripada atas habis sampai, kan, semua tu sebut tu. Dan sebut tu pula tuan-tuan, bila kita minta untuk orang lain, maka Allah akan dahulukan apa bahagian kita. Itu dah doa. Kalau kita minta doa, ya Allah, ya Rahman, berilah kejayaan kepada anak aku, ya Allah, lambik pun lah. Tapi cuba minta, ya Allah, ya Rahman, berilah kejayaan kepada anak-anak yang sedang menghadapi peperiksaan, terutamanya anak-anak yang berada di taman ini, termasuk anakku juga, ya Allah. Contoh tuan-tuan, kan, doa, ya Allah, ya Rahman, berilah kesejahteraan kepada isteriku, sana senun. Itu contoh. Tuan-tuan, kan, doa tuan-tuan untuk lain, kan. Baik. Kemudian tu Allah Subhanahu wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah tu mati sebagai mati orang kematian biasa. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita diuji ni, janganlah kita ni diuji sangkaan kita memusnahkan, habis, tak ada apa-apa, merugikan, menyusahkan, tak. Tetapi pandang yang lebih daripada itu, kan, apabila kita diuji semacam ini, pintu taubat semakin luas terbukanya. Sebab Allah menyatakan terjadinya kemusnahan dan kerosakan di dunia ini, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan manusia. Dikenakan azab itu sedikit kepada manusia supaya apa? Allah jemput kembali semula ke pangkal jalan. Sebabnya mudah untuk manusia ini dikembalikan ke pangkal jalan bila dia itu berada dalam keadaan yang negatif, susah, sakit. Tapi kalau dia dalam keadaan yang berkuasa, kaya, berharta, sehat, selera, mencanak, contohnya lah, kan, tak nak dia dengar dah tentang nanti Allah, kan. Sebab itulah kalau orang sakit, semua tengok apa doktor cakap, ikut. Minta maaf lah puan, kaki puan ni terpaksa dipotong. Yalah doktor, kau tak potong tak boleh. Tak boleh dia puan, potong tak potong akan merebak, minggu depan meninggal. Tak nak, potong. Ikut tu tuan-tuan nanti Allah, kan. Ada di antara tuan-tuan bila sakit pergi ke klinik, doktor suruh makan ubat yang tentu, tak nak ikut, kan. Dia nak jumpa doktor ya, tak nak bayar ubat dah. MC nak, tuan-tuan, ya. Kan doktor kata, tunggu luar je cik, ya. Di luar, nanti ambil ubat dekat farmasi dan bayar.
Jadi dia panggil lah nama tu. Cik A bin Cik E, saya. Macam ni. Ni dia. Ubat ni makan 3 kali, satu hari kena 3 kali sebab makan. Yang ni masa sakit dia makan. Yang ni makan sebelum tidur katanya. Jadi kan kita ikut tu. Kan? Kalau kita buat domam tu, kita makan pukul kena makan pukul 4 pagi. Bongkar tu 4 pagi tu. Kadang-kadang isi kita, bang, ya. Demam tak lagi, paling tak makan ubat. Ini masa dah time dah ni untuk makan ubat kata. Masa dah time ke? Dah time makan. Kompek tu. Tak jaga tu. Kadang-kadang tanya tu, pukul berapa bang nak makan ubat lagi? Dah 8 jam lepas tu. Contohlah, ikut tu tuan-tuan. Maka sihat. Disebabkan tu, kan? Dari segi hukum adatnya, sihat. Tuan-tuan mati dia Allah, ya. Jadi janganlah menyangka apa yang berlaku ni tuan-tuan begitu saja berlakunya, tak. Allah nak tengok amalan kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita ni semayang, doa, jangan putus asa. Doa kita makin banyak ni tu, ya Allah, sihatkanlah ya Allah kami ni, tolonglah ya Allah, angkatlah wabak ni ya Allah, dah 5,000 lebih dah, takut ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Tuan-tuan mesti Allah. Sebagaimana kita doa untuk turun hujan, cuba tengok doa untuk turun hujan, solat istisqa kan? Apa disuruh betul? Bertaubat. Kan? Semua orang kena bertaubat. Hentikan maksiat, jauhkan diri daripada dosa. Kan? Kemudian tu sambung silaturahim, jangan bergaduh, kena jaga tu. Sampai tu baru turun hujan. Sama juga dengan bala ni. Allah dah turunkan bala ni, nak angkat bala ni, sama. Taubat, jangan buat dosa, jangan bersengketa. Sebab bersengketa dan berbalah tu memutuskan silaturahim. Itulah tuan-tuan mesti antaranya hilangnya rahmat dan barakah dalam hidup. Jadi balik-balik ni kita mesra-kan, bermula dengan rumah tangga kita. Tuan-tuan mesti Allah. Macam hari ni belum sampai bagi salam kepada isteri, pergi balikkan salam. Assalamualaikum Ani. Waalaikumsalam abang. Ada tak ini tuan-tuan belum ucapkan Assalamualaikum pada isteri? Pak tu soalnya okey tu belum tu. Tuan-tuan tu Allah. Kan? Orang tu isteri kita sentiasa bersama dengan kita tu kan, tapi kita jarang bagi salam dengan dia. Betul tak? Betul tu kan? Jarang kan? Tuan-tuan tu Allah. Kita pergi surau ni dia tak cakap Assalamualaikum, abang pergi surau dulu, baik-baik. Ada tak? Abang tak? Ada kan? Saya baik, sebaik tadi. Tu berani ya. Cikgu? Baik cikgu. Cakap tu cikgu ni surau ni. Okey ya. Iya, tuan-tuan Allah. Nabi SAW, tuan-tuan ada satu ketika dia nak pergi masjid, nak pergi sembahyang, dia sempat cium isteri dia. Kan? Abang pergi ni, dicium isteri dia. Tuan-tuan mesti Allah. Tapi ambil uduk. Kita kalau cium isteri, batal uduk kan, kena ambil uduk. Itu dibahaskan oleh ulama. Kan? Tak batal cium isteri ni tanpa syahwat. Ada dibahaskan lah. Tapi kita mazhab Syafi'i, batal. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang isteri kata, kadang-kadang kita nak pergi kerja ni, kita beruduk, kononnya nak berniat nak solat duha kat pejabat. Isteri kita tanya, bang, boleh tak salam abang? Tak ada, abang nak saya uduk, sayang uduk ni. Jangan, tuan-tuan. Kan, soronglah pipi tu, tuan-tuan. Kan, dia dah berlacup-lacup 3 kali, okey lah. Kan, siapa di antara tuan-tuan yang baik macam tu? Selain daripada saya lah. Tuan-tuan Allah. Kan? Iya, tuan-tuan Allah. Sebelum pergi, tenang, hidup kita ni akan bergembira tu kan. Kita nak pergi kerja zaman PKP ni kan. Salam, pegang isinya, cium konding cium mata kanan mata kiri pergi. Tinggal duit RM10. Tuan-tuan Allah. Lepas tu pergi. Tuan-tuan Allah. Mana tahu itulah ciuman yang terakhir pagi tu. Kan? Tak adalah kita galat benar. Ini terbuntang mata masuk jenazah tu. Apa benar tu? Tekilan tak pek cium suami kata. Kata orang tu tua makin kan. Kalau dalam jenazah kita buka mata adalah benda yang tak kesampaian tu.
Jadi tuan-tuan dan puan yang mati Allah, Allah sebutkan orang yang berjuang fisabilillah tu bila meninggal ataupun terbunuh, bukannya mati semacam mana kamu tengok orang lain mati, tapi bal ahyaun, tetapi mereka tu hidup, walakin la tash'urun, tetapi kamu tak rasa. Nak rasa tak? Pergilah jalan dah dulu kan. Kak pergi dulu sampai salon, kalau ada WhatsApp. Betul Ustaz? Itulah, kau boleh WhatsApp kan, kau tak boleh beramal je lah kita kat dunia ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, walanabluwannakum bisyai'in, dan nescaya pasti confirm. Dan nescaya pasti confirm, kamu ataupun kamu akan diuji, kami akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu yang tertentu. Apa dia? Minal khauf, daripada takut. Takut tak tuan-tuan? Salam pun macam ni lah. Ada orang kata, ya Allah, itu apa tu ni? Najasyi apa tu? Dulu kan sudah dibahaskan kan, tak boleh buat ni, berdosa kita mengiru agama lain. Sunnah salam kita. Apa kita nak takut? Mati tu di tangan Allah, salam je. Tuan-tuan Allah kan. Jadi ada pula yang salam macam tu orang pula dah kena larang pula, main tumbuk pula tuan-tuan. Ada satu hamba Allah pergi mengurut, dia cerita dengan saya, Ustaz, saya pergi mengurut, saya pun baik dengan orang tukang urut tu. Assalamualaikum. Saya terlepas, lepas tu saya lanyak, dia lanyak saya mengurut. Mula-mula sampai, Assalamualaikum cik, okay. Sila bagi macam tu ya. Macam tu baik, urut tu tukang urut diri sendiri macam tu apalah, kau tak nak salam betul ada. Itu lain tuan-tuan. Jadi takut tu daripada bisyai'in tu, sesuatu tertentu Allah uji, takut kan. Takut kita meninggal, takut suami meninggal, takut anak meninggal, takut kecelakaan. Tapi kalau tak sabar, mampu budak tu kan tak ke mana-mana. Macam anak kita lah, takut dia nak kan pergi kojo kan, tak apa-apa berlaku kan, tak tahu. Duduk di rumah. Jadi kita pula menyaga dia. Umur dah 25 tahun, kita pula pergi makan dia. Sebab apa? Takut suruh dia pergi kojo, nanti berlaku apa-apa. Sebab ada jiran sebelah tu anak dia meninggal aksiden motor. Kan? Takut tu. Allah uji tu kan macam tu. Maka bila Allah uji macam tu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Doa, ya Allah yang selamatkan anakku ya Allah. Kan? Ataupun ya Allah yang selamatkanlah suamiku. Ada tak kita doa untuk suami kita masa dia kerja tu? Ya Allah yang selamatkanlah suamiku ya Allah. Sampaikanlah perjalanan dia, peliharalah dia ya Allah. Sungguhnya aku sayangkan dia ya Allah. Kan? Contoh ya tuan-tuan. Kemudian tu apa lagi? Walju', lapar sekarang ni. Kan? Kerja tak ada. Betul tuan-tuan? Kan? Kerja tak ada. Selalunya kalau orang tu macam saya, selalunya adalah kita punya kerja kedua. Ni terpaksa pergi ke kebun. Tuan-tuan, nak cari menoreh, buang menoreh. Tak ada. Tuan-tuan Allah, lapar, duit tak ada. Kerjaan kurang, pendapatan dah menyusut. Ni Allah uji ni. Wa naqsim minal amwal, dan harta yang semakin berkurangan. Tuan-tuan mati Allah, kadang-kadang sampai bergaduh, sampai bercerai pun ada, kerana tak sabar tadi. Kan? Sayang abang ni dah habis duit abang dah. Boleh tak kalau abang pinjam kau punya rantai omeh, abang nak cagar kat arah tu. Tak ada lah dah. Kenapa? Dia yakin kepada rantai omeh tu. Tapi dia terlalu yakin pada Allah, abang ni susah ni, tak apalah bang, tak payahlah abang pinjam, abang ambil lah terus. Contohnya, abang buat apa duit ni? Baik antaran abang nak kahwin lagi kata. Elok lah tu bang, teruskan katanya. Ini hanyalah ilusi saja. Tentu kan? Sebab Nabi SAW tunjukkan kita model bila dia siapa minta, tuan-tuan, tak pernah Nabi menukar-citakan. Melainkan kalau yang diminta tu adalah perkara yang mungkar. Itu pun Nabi, tuan-tuan, tak marah tu. Tapi dia orang suruh berfikir. Wahai Rasulullah,
Aku buat maksiat ni katanya, semua aku boleh tinggalkan. Satu je aku tak boleh. Apa dia? Berzina gitu. Kan? Nabi tak ada kata, apa ke gila kau baik. Tak ada Nabi cakap macam tu. Tak ada. Kan? Tapi Nabi kata, apakah perasaan kamu katanya, kalau orang lain berzina dengan lagi keluarga kamu? Apa perasaan kamu? Tentulah saya marah ya Rasulullah. Kalau begitulah kamu marah, begitu juga dengan orang lain yang kamu melakukan perbuatan tersebut. Boleh berfikir. Pak, tuan-tuan mati Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu kan sejarah Ubay bin Salul ni? Ketua munafik. Kan? Kalau kat negara ni kan banyak bapa kemerdekaan, bapa pemodenan, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapa munafik. Bila dia sakit, gering sangat, tak ada siapa menyongok dia dah. Lalu dia pun pesan kepada anak dia, Abdullah juga nama anak dia, pergi dan tahu kepada Rasulullah, aku sakit. Maksudnya, datanglah dia jongok aku sakit. Nabi datang tak? Datang tu tuan. Nabi datang. Kan? Kemudian tu Nabi datang tu, kat luar pintu pagar ke sebab Covid? Tak ada. Tak ada tuan. Nabi datang tu menengok, duduk di sebelah dia. Wahai Rasulullah, boleh tak kau bagikan aku pakaian kau, kain? Nabi bagi tak? Bagi. Tuan-tuan. Lepas tu dia suruh, wahai Rasulullah, kalau aku mati, kau janganlah tak semayangkan aku. Nabi semayang tak? Tuan-tuan. Sampai Sayyidina Umar tegur Nabi, wahai Rasulullah, bukankah itu dia munafik? Tuan-tuan. Maka turun ayat yang menegah Nabi. Tuan-tuan. Tapi begitu sekali Nabi nak bagi. Tu katakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Prihatin dengan orang Islam. Raufur rahim, terlalu kasih dan terlalu sayang dengan umat dia. Tuan-tuan hati Allah. Bagi kita sebagai suami ni, menjaga umat dan umat isteri kita. Pak, tuan-tuan, bila minta ya, bang, abang pergi kedai kan, kalau jumpa kedai pisang, tolong belilah bang. Beli kedai pisang yang biasa-biasa, yang ada cheese tu katanya. Yang biasa-biasa ada cheese. Ui. Itu luar biasa. Ya katanya. Ada tak ke? Tuan-tuan. Belenggang ya. Bang beli, Allah lupa, kedai tutup. Padahal tak ada niat nak beli. Pak. Ini cerita lelaki yang bukan adalah dewan ni. Ni suruh beli goreng pisang, burger belinya. Tu dia, tentang standard itu. Wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Semua dalam keadaan yang kurang ni. Tuan-tuan ya, dalam keadaan yang diuji begitu sekali, Allah uji kita, maka Allah bagi apa dia punya, orang kata punchline yang hebat dia, wa basyiris sabirin, bergembiralah orang yang sabar. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, pada saya tuan-tuanlah orang yang sabar. Bukan senang nak datang masjid surah zaman penjarakan fizikal ni. Orang kata penjarakan fizikal, akhirnya orang penjarakan masjid. Tuan-tuan berhati Allah, masjid pula jarak, yang lain tak. Kan jogging kaki gunung boleh buat, bersikap boleh buat. Masjid surau belakang blok rumah je tak sampai nak sampai. Tuan-tuan berhati Allah, adalah sebab-sebab yang tertentu kita pun tak pasti, tetapi alhamdulillah tuan-tuan, Allah kasih pada kita. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah kasih pada kita, jangan kita tak berdoa pula untuk orang lain. Doa dan minta. Sebab itulah orang yang dikurniakan rahmat doa yang berganda-ganda, hebatnya itu tuan-tuan, sekali dia berdoa, Allah SWT memberikan satu darjat yang begitu besar, iaitu bila dia berdoa untuk orang Islam. Tuan-tuan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tuan-tuan, doa ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah seluruh umat Nabi Muhammad. Cukup tu. Tapi kalau akak tak boleh dalam bahasa Melayu, baca dalam bahasa Arab. Kan? Allahumma ighfir muslimin wal muslimat, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa suamiku, kedua ayahku,
benda mak, adik-beradikku, anak-anakku, jiran dan juga ahli persatuanku. Contohlah tentang doa tu. Tapi doa tu daripada atas tu, daripada Duli Yang Mulia, daripada Tuan Besar Yang Termak Mulia undang yang 4, Tugu Besar tampil, pemimpin-pemimpin, pentadbir, pihak berkuasa, tu doa tentang nanti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah antara intipati bagaimana kita seharusnya menikmati rahmat yang ada dalam tempoh kita diuji dan diduga, kan? Menyebabkan kita bila kita beribadah, kita bimbang ni tuan-tuan, maka kita beribadah tu dalam keadaan yang lebih berkualiti, sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama. Apabila kamu mendirikan solat, maka dirikanlah seolah-olahnya kamu akan mati pada besok hari. Sebab tu Nabi kata apa? Bekerjalah untuk akhirat kamu seolah-olahnya kamu akan mati pada besok pagi. Tuan-tuan, kalau kita dah mati pada besok pagi, nak pergi, tuan-tuan, tak ada kita api, ada hal dunia ni dah. Tetapi Nabi kata apa? Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olahnya kamu akan hidup selama-lamanya. Tuan-tuan, cuba tuan gambarkan. Nabi kata bekerjalah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati pada besok hari. Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olahnya kamu hidup selama-lamanya di dunia. Seolah-olah dia, maknanya dia nak memberikan satu semangat dan motivasi dalam kita melakukan satu perkara, apatah lagi dalam suasana kita diuji dan diduga. Bukan saja pada wabak COVID-19 ni, tetapi apa saja tuan-tuan, suasana yang diuji. Sebab dalam tempoh dugaan, ada dugaan dan dugaan, berlapis-lapis dugaan tu. Maka yang Allah nak tengok apa amalan kamu. Tuan-tuan mati Allah, berjaya tak berjaya, rezeki Allah bagi. Tetapi Allah nak tengok pada kita ni tuan-tuan ialah amalan kita, kan? Maka amalan, asbab amalan itulah yang kita dikurniakan rahmat, dan dengan rahmat itulah kita dapat masuk ke syurga dengan penuh bergaya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta ampun dan minta maaf kalau ada bicara kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan tanpa disedari, mencederakan perasaan pula. Tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mensejahterakan kehidupan kita seluruhnya. Mudah-mudahan kita selamat daripada pandemik COVID-19 ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabak ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.